وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan setengah daripada faedahnya faedah mata yang bangsa dunia ialah melihat perusahaan engkau dan melepaskan engkau daripada segala yang menyakiti seperti jatuh dan berlaga. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita boleh menyambung lagi muzakarah kitab Penawar Bagi Hati karangan bagi al-alimil allamati asy-syaikh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Makki Al-Indonesi Al-Makki rahimahullahu ta'ala. Kita sudah pun masuk fasal yang pertama daripada 7 fasal. Nah, iaitu fasal yang pertama ni menyatakan tentang mata. Nah, kerana ilmu ni ilmu nak menyucikan hati, maka tak dapat tidak lorong atau alat yang menyebabkan hati kita tu kotor, cemar, mesti kita kena tahu. Nah, tidak cukup hanya menyucikan hati ni kita duk mengatik zikir la ilaha illallah saja. Nah, ngatik tu siapa pecah halqa. Nah, siapa butuh surau. Tapi tak tahu maksiat zahir, maksiat batin yang dikerjakan oleh anggota tubuh badan kita. Maka ibaratnya seperti kita duk comor tahi pada cawan, pada gelas, lepas tu pergi cuci, comor pula tahi, lepas tu pergi cuci pula. Tak ada kerja dia panggil lagu tu. Dah. Maka sebab tu kita kena tahu anggota tubuh badan kita yang zahir ni
menyumbang kepada kebersihan hati dan kekotoran hati. Jadi bukan makna jaga hati suci tu rasa diri macam baik seorang dalam hati. Ni saya ni nampak aja zahir begini tapi hati saya suci. Bukan begitu. Nah, tu ada ke orang hak jenis lagu tu? Nah, tu dia tak semaya, tak puasa, pakai pun seksi, tak tutup aurah. Bila orang tegur dia kata, awak nampak je saya seksi begini tapi hati saya suci, tahu tak? Abahmu ayat ke dia. Az-zahir tadullu 'alal batini. Zahir itu menunjuk ia di atas batin hati. Nah, kalau hati sudah suci bersih, pasti zahir pun baik, bersih, suci. Maka tiap-tiap orang yang baik hatinya, pasti zahirnya baik. Tapi tidak sebaliknya, mana? Tidak tiap-tiap orang yang zahirnya baik, berjuru, batin hatinya bersih, suci. Gitu. Maka kerana tu kita tak boleh nak hukum batin orang. Nahnu nahsabu bizawahir. Kita buat kira hak zahir. Jadi kalau seorang tu zahir dengan salah, kebaikan, maka kita hukum dengan baiklah. Kenapa? Kerana kita ni bukan Tuhan untuk menghukum hati orang. Wallahu yatawallas sarair. Allah lah yang berhak untuk memeriksa, menghukum batin hati seseorang. Tu. Baik, kalau begitunya, hari ini dia nak menyata kepada kita setengah daripada faedahnya mata. Sebut kata mata, tapi naknya penglihatan yang ada pada mata. Dia panggil min itlaqil mahal wa iradatil hali. Itu. Sebut mata, tapi naknya kelakuan yang ada pada mata, iaitu pelihatan, sifat pelihat yang ada pada anak mata yang diletak oleh Allah Ta'ala kepada kita secara adat di dunia. Begitu. Kerana Allah Ta'ala yang bagi kita melihat ni. Maka sifat pelihat yang ada pada anak mata kita tu satu nikmat besar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu. Tetapi bukanlah tiap-tiap orang ada mata tu boleh melihat belaka. Kalau gitu tak ada orang buta lah. Orang buta tu tak ada mata ke? Ada. Tak berkelip nak duduk begini. Tapi tak nampak apa. Kerana melihat bukan dengan mata, tapi melihat dengan sifat pelihat yang Allah Ta'ala taruh pada anak mata kita. Tu. Jadi sebut mata tapi naknya ialah sifat pelihat. Gitu. Katanya Syekh Abdul Qadir Mandili, dan setengah, tidak semua lain nak sebut, kerana orang panggil nikmat Allah Ta'ala ni kalau kita nak hitung satu saja pun tak mampu dah. Sebab tu mari setengah tu isyarat kata litab'in, bukan lin nisfi. Kita tak boleh nak sakat, nak hingga, nak hasar nikmat Allah Ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau engkau kalian manusia nak bilang satu saja nikmat Allah, jangan bila 10 kau sejuta, jangan, satu saja. Sifat pelihat yang Allah Ta'ala buat pada kita ni. Bila satu ni la tuhsuha, tak boleh nak bila. Belum nikmat bercakap, nikmat dengar, nikmat nyawa, nikmat sehat tubuh badan, belum campur nikmat lain, satu saja. Wa in ta'uddu ni'matallah, kalau kamu nak bilang satu saja nikmat Allah, la tuhsuha, tak boleh nak bilang. Satu tu tak nak bila. Itu mana? Pelik. Satu tak nak bila kat mana? Tak boleh nak hingga. Sebab tu dia kata dan setengah. Setengah maknanya litaba'in, sebahagian, bukan makna separuh. Lepas tu banyak lagi. La tuhsuha, tak boleh nak bila. Hak dia sebut ni hanya hak mampu kita ni fikir. Dah, tengok. Dan setengah daripada faedah mata. Sebut kata faedah mata, tapi naknya sifat pelihat yang ada pada mata. Maknanya faedah melihat, faedah sifat pelihat yang ada pada mata kita ni, apa faedah dia? Yang bangsa dunia, hak bahasa kita guna di dunia ni. Pertamanya dia kata ialah melihat perusahaan engkau. Mana kita boleh tengok
hasil usaha kita sendiri. Nah, kita boleh tengok kalau kita jahit baju, kita boleh tengok hasil. Nah, kalau kita masak, kita boleh tengok hasil orang panggil masak kita. Kita buat usaha apa-apa kita boleh tengok. Faedah lah tu. Macam orang buta, dia pandai jahit, tapi dia boleh tengok tak orang panggil hak dia duk jahit tu tak leh gaya buta. Tu kekurangan sikit. Tapi kekurangan nisbah dunia tidak membawa kurang nisbah akhirat. Bahkan terkadangnya orang hak buta di dunia ni lah Allah celek dia akhirat. Ada tu ni. Di Mesir ni, masa duk mengaji di Mesir ni, ramai masyayikh, syekh hak buta mata kepala tapi celek mata hati. Ramai. Di kubur Imam Syafi'i tu, di makam Syafi'i, di Hayu Syafi'i, di sekitar orang panggil keliling kubur Imam Syafi'i itu ada seorang syekh buta mengajar Quran. Buta ni tapi Quran ni hafiz, ingat cahaya loleng. Bahkan kalau dia duduk sebelah ni makam ni, kita kata petak 4 segi, dia duduk mengajar sebelah tu, kita duduk sebelah elok ni. Kalau kita baca tu dengan kuat dan salah, dia duduk sebelah ni boleh tegur. Macam ni. Tengok lebih lihat dia. Nah, orang hak celek baca Quran wala bolling kanak bodu. Dia hak buta mata kepala tapi baca nya sedap, hafalannya mantap, ingat nya kuat. Tu tengok. Di sananya ada kelebihan pula, bersih jiwa. Kenapa dak tengok benda maksiat? For kita ni tengok segala mak neka duduk depan mata kita, hadak semata lah dah. Tengok tu, tengok ni, tengok tu. Dia nak tengok warna muka tak nampak. Walau mata ada pun sifat pelihat tak ada. Dah. Maka sebab itulah dunia ni kalau buta mata kepala pun bukan kurang nisbah akhirat. Kurang juga tapi kurang nisbah dunia. Karena memanglah dunia ni darul ibtila, negeri tempat coba. Bagi orang yang ada sifat pelihat macam kita, dicoba dengan sifat pelihat, diuji dengan sifat pelihat. Adakah kita rasa sifat pelihat ni hak kita? Kalau rasa hak kita, ikut aku nak tengok gapo, mata aku. Mai waktu. Ni mau nak lari apa ikut aku. Duk main ikut aku itu. Kalau kita orang yang tahu ada ilmu mengaji, tak boleh ikut aku. Mata ni sifat pelihat Allah Taala bagi ni bukan milik kita, milik mutlak Allah Ta'ala. Maka nak tengok gapo, nak khiling ke gapo, nak celek ke gapo, kena tanya dulu ke khabar Tuhan, boleh ke tengok kau ni? Boleh ke nak celek ke kau ni? Boleh ke nak nampak ke kau ni? Itu kena tanya khabar dulu. Tu kalau kita orang bahasa taqwa Allah, kita gunakan sifat pelihat Allah Ta'ala buat pada kita ni mengikut apa Allah Ta'ala perintah itulah dia panggil syukur. Tu sarraful abdi ala ni'mah ila ma khuliqa li ajlihi. Kita gunakan nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita mengikut apa hak Tuhan suruh. Itu dia panggil syukur. Bukan ikut aku nak tengok gapo mata aku, bukan gitu. Ada ni. Tapi sebelum nak menyata orang panggil hak bahasa akhirat ni, nak menyata dulu orang panggil faedah hak bangsa dunia. Apa pertamanya? Boleh melihat perusahaan engkau. Boleh tengok hasil kerja kita sendiri. Nak driver kereta, nak bawa kereta, boleh tengok pergi mari. Itu orang buta tak boleh. Kau ada orang buta boleh bawa kereta? Berat kalau orang buta bawa kereta. Nyanyi. Tapi orang buta diuji dengan buta. Sabar ke, tak puas hati ke lagu mana. Kerana memang dunia ni darul ibtila. Bukan tempat dia kita nak mengaku kata aku mulia pada orang buta sebab Tuhan bagi aku sifat pelihat. Tak. Ada tu ni. Kerana dua-duanya ujian. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla, Tuhan kata tidak kedua-dua. Nasia ni Tuhan kata apabila Tuhan ibtala, Tuhan uji, dagu mana? Akramahu wa na'amahu, Tuhan muliakan dia dengan pangkat.
wa na'amahu Tuhan bui harta banyak, fayaqulu rabbi akramah, Tuhan ni saya sungguh kaku. Dah tu ni. Ini perangai manusia. Fok mu pergi semaya jemaah 5 kali sehari boleh apa? Aku setahun 2 kali ya semaya Idul Fitri Idul Adha. Ha tengok kaya apa gapo. Nak, pakak tinggi. Tu. Ada jenis orang lagu tu memang dah Tuhan sendiri sebut. Sebaliknya bila Tuhan uji dia dengan sepik harta, sepik rezeki, miskin, apa kedana ke lagu mana ke, fayaqulu rabbi ahana. Dia kata Tuhan ni nak hina ke aku lah ni. Tuhan kata kalla, tidak kedua-dua. Kalla balla tukrimunal yatim. Nah, tidak. Bahkan hai manusia kamu tu tidak memuliakan anak yatim. Tu baca habis hari ayat tu. Molek kita tadabbur baca tengok. Tu. Jadi jangan ingat kata kita ni Tuhan wi sifat pelihak, Tuhan saya, Tuhan wi sifat buta, Tuhan benci. Tak kedua-dua. Nah, walhasilnya kedua-duanya adalah ujian, coba. Lagu mana kita bersikap sebagai seorang hamba. Itu hak sebenar Tuhan nak. Itu. 1. Dan melepaskan engkau daripada segala yang menyakiti. Ya dah. Dan kita boleh melihat, kita boleh elok. Tengok bahaya kok mana ada lubang ke berapa, kita boleh elok. Itu. Misalnya orang panggil benda yang menyakiti berapa dia? Tu. Seperti jatuh dan berlaga, jatuh dari lubang ke, aksiden berlaga ni aksiden lah. Itu ni. Ini supaya kita berasa dalam hati kita kebaikan Allah Ta'ala. Dia duk sebut orang panggil faedah bahasa dunia ni, supaya kita ada sifat pelihak ni rasa kebaikan Allah Ta'ala. Tuhan buat baik pada kita. Lepas tu hak buta Tuhan buat jahat lah pada dia. Tidak. Kerana bagi Allah Ta'ala tu harus dia buat baik, harus dia tidak buat baik pada hamba dia, harus. Bukan Mu'tazilah dah. Kalau Mu'tazilah akidahnya wajib Tuhan buat baik dan terlebih baik pada hamba. Dia panggil wajib salah dan aslah. Itu akidah Mu'tazilah. Wa man yakul fi'lu salahi wajaba 'alal ilahi qad asa al adaba. Barang siapa yang mengiktikadkan Allah Ta'ala wajib buat baik dan terlebih baik pada hamba, maka sesungguhnya benar-benar jahat adab dia dengan Allah Ta'ala. Tak ada wajib atas Allah Ta'ala, harus ya. Itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Wajaizun fi haqqihil ijadu wa tarku wal isqa wal is'adu. Harus pada hak Allah Ta'ala. Nak buat, tidak mahu buat, isqa mencelakakan hamba, is'ad memperbahagiakan hamba, tu harus bagi Allah Ta'ala. Kerana dia Tuhan kan. Tak ada satu tekanan atas dia. Ikut dia nak warna hamba dia, enggak hamba dia milik dia. Tu lagu tu. Kalau wajib Tuhan buat baik belaka pada hamba, tak ada hak buta, hak pekak, hak miskin, semua kaya belaka, lengkap sempurna belaka, gitu. Dah, realitinya ada hak kurang upaya, ada hak miskin, ada hak kaya, ada apa kedana, ada sangat kaya. Itu. Walau basatallahu rizqa li'ibadih labaghaw fil ard. Kalau Tuhan sama belaka rezeki hamba atas muka bumi, hacul boh bumi ni. Kerana Tuhan tu maha bijaksana. Pandai Tuhan dia buat kok mana pun. Jangan duk tika kerja Tuhan. Dah ni. Jangan kita duk tika kerja Tuhan. Kita hamba ni buat kerja kita. Itu lagu tu. Jadi sengaja dia sebut dulu faedah hak bahasa dunia ni supaya kita rasa dalam hati kita kebaikan Allah kepada kita. Patuh Tuhan buat baik pada kita tu wajib ke dah? Harus. Harus. Boleh jadi hari ni kita boleh melihat, satu masa nanti bercelak-celak tak boleh melihat. Boleh. Ada masalah. Tuhan boleh tarik balik nikmat dia. Ramai mana? Hak pakai spek mata ni. Beranak-beranak mula pakai spek mata dah. Ndak lagi dak ni. Kau ada bayi lahir-lahir pakai spek mata dah. Ndak lagi. Tu tengok. Tuhan tarik, Tuhan uji. Itu. Harus bagi Allah Ta'ala. Tak ada apa sekali. Itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Kena kemah keming tak gogek dah. Seperti jatuh dan berlaga. Ada mata pun duk belaga pun tulah. Sebab tiap-tiap hak tengok boleh tentu nampak. Tengok molek-molek dah bawa kereta segenar pun molek dah, lapu pun cerah molek dah. Tapi kalau tak nampak, nyata nampak, ya gem belaga juga
Oh beringat molek dah lah dinya tak nampak kereta nak marilah kok ni. Nya tak nampak. Tengok tapi tak nampak. Itu nak ayat kata nampak ni hak Tuhan buat. Nah, khalaqahullahu ta'ala liman yasha'u. Allah Ta'ala yang menjadikan nampak ni bagi siapa hak dia kehendak. Walau kita berasa kita boleh tengok, belum tentu tiap-tiap hak kita tengok tu kita nak nampak. Nah, nampak dengan tengok tu ia tak lazim. Ia tidak wajib, ia tidak automatik. Tiap-tiap benda kita tengok mesti kau kena nampak, tak mesti. Ada benda kita tengok tapi tak nampak. Bawa kereta berdegung masuk lubang. Oh bini kata abai tak tengok kau lubang. Tengok dah tapi tak nampak weh. Tu maknanya kita tengok tapi tak nampak. Itu kerana nampak tu hak Allah Ta'ala yang bui. Dah. Jadi oleh kerana tu faedah hak bangsa dunia yang kita ada sifat pelihak kita boleh tengok. Kemudiannya Allah Ta'ala bagi nampak dapat melepas makna mengelak. Melepas makna mengelak oleh engkau daripada segala yang menyakiti secara adat. Itu secara adat nak sebut gitu. Bukan main mesti akan lepas sebab kita ada sifat pelihak ni kita boleh tengok. Mesti kita ramai mana ada sifat pelihak boleh tengok tak nampak, nya accident juga, nya belaga juga, nya jatuh juga. Lah, tu tengok. Jadi orang panggil mengelak dan melepas, yakni dapat mengelak oleh engkau daripada segala yang menyakiti secara adat, bukan akal, secara adat ya. Maka hukum adat sah anta takhallafa, sah menyalahi. Tak ada masalah pun. Wali sebut lagu ni kita kena pegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Baik. Bila dah kita tahu dah orang panggil faedah penglihatan Allah Ta'ala buat pada kita ni ada hak bahasa dunia, maka dia kata dan bermula mensyukur, berterima kasih. Mana bermula mensyukurkan mata itu. Lagu mana cara kita nak syukur pada Allah Ta'ala dengan nikmat mata? Adakah kita guna gotel wasbih tiap-tiap hari duk alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah? Kau lagu mana? Mata tu duk tengok apa segala ikut suka hati kita tapi alhamdulillah alhamdulillah gitu. Tengok lagu mana kita nak jadi hamba yang syukur, min ibadiyas syakur, hamba yang berterima kasih pada Allah Ta'ala. Karena Tuhan buat baik pada kita, beri sifat pelihak yang ada pada anak mata. Lagu mana kita nak syukur? Ini musannif nak ajar kita cara kita nak syukur pada Allah Ta'ala dengan nikmat mata. Lagu mana? Kata dianya dan bermula mensyukurkan mata itu ialah memelihara daripada mata oleh tiap-tiap melihat yang haram. Daripada tu orang panggil anlil matruk, dia panggil. Kalau orang panggil makna kita kena pakainya begini. Dan bermula mensyukurkan mata itu memelihara daripada ini, tinggal daripadanya mata tu oleh tiap-tiap melihat yang haram. Itu tanda kita bersyukur. Tak tengok benda haram. Itu. Tanda kita syukur dengan nikmat mata Allah Ta'ala bagi. Kalau benda haram kita tak usah tengok. Itu. Tengok juga mana kita tak syukur. Walau wasbih duk tangan tak kira. Wasbih besar-besar nombok duk tangan dia ni. Mata tak kelik tengok benda haram. Alhamdulillah alhamdulillah. Tak syukur dia panggil lagu tu. Tu. Syukur ni bukan duk ucap dengan mulut saja. Tu syukur tu makna sarraful abdi ala ni'mah ila ma khuliqa li ajli. Itu orang panggil syukur. Guna nikmat Tuhan beri ikut apa hak Tuhan perintah. Itu. Tuhan lari tengok benda haram kita tak tengok. Tu kita syukur dengan nikmat mata. Kita tu mina ibadiyah dia syakur. Mana benda haram? Takut tak tahu benda haram ni gapo. Misal dulu seperti melihat perempuan. Seperti melihat perempuan
Perempuan mana ni sifat bagi perempuan? Perempuan yang lain daripada isterinya, isteri seorang, dan sahayanya, sahaya ni hamba lah. Amela ni tak ada sahaya. Hok duduk di rumah kita, bibik duk panggil tu bukan sahaya, tu orang merdeka. Nah, lama buat apa sahaya? Jangan. Ni tak ada dalam ni, hamba ni tak ada. Walaupun dalam pengajian kitab fiqh dia sebut hamba-hamba, ngaji saja, nak praktik tak boleh. Kenapa tak ada dah orang panggil sistem perhambaan. Lepas tu hok duk kerja rumah kita bayar gaji tu. Hok tu bukan hamba, hok tu orang merdeka tu. Nah, orang merdeka yang buat apa hamba jangan. Nah. Tu zaman-zaman dulu tak ada hal lah. Zaman-zaman ada lagi sistem perhambaan tu. Kena orang panggil mengaji bab hamba ni boleh praktik lah bab hamba. Nah, dah. Hamba orang panggil hak tak ada suami boleh orang panggil nak dia nak jimak ke mana. Dah tu ni. Tu. Tak ada hal nak tengok hamba tu kerana hamba dia. Hamba orang panggil hamba hak dia milik penuh Dan mahramnya yakni lain daripada mahram. Baca mahram jangan baca muhrim. Banyak dia duk tukar muhrim mahram. Muhrim orang pakai ihram, orang niat ihram, pakai ihram. Orang pergi Mekah tu kan. Dia ni ihram dengan apa? Dengan niat ihram tu orang panggil seorang tu muhrim. Itu muhrim. Orang pakai kain ihram, dia niat ihram dengan dia, orang panggil muhrim. Adapun mak kita, adik-beradik tina kita, mak-mak saudara kita itu bukan muhrim, itu mahram. Apa? Yang haram nikah dengan dia. Itu mahram. Sumbang muhrim. Mana pakai kain ihram buat kerja sumbang gitu ke? Tu banyak lagi tu ada bertukar tu muhrim mahram tu. Mahram, baca mahram bukan muhrim. Jadi artinya kalau orang panggil perempuan tu isteri kita, tak ada apa lah moga bini kita nak tengok lagu mana tak usah berkelik ke tapi hak tu lah menyakit bila dah menikah tu bahasa nak tengok bini orang lain lah pula ni perangai syaitan. Ni ya mari tazyin, mari perhias di mata kita, tazyinus syaitan. Dok nampak orang tina lain lagi comel pada bini kita. Ni bahaya. Tu tengok kau bini tu bukan kelik tak usah duk tengok. Tapi kalau orang tina lain gitu tajam molek mata. Tu penyakit ni. Tu penyakit syaitan. Kalau mahram pula ya ada aurah dia juga. Walau boleh tengok pun tak ada apalah, tapi tetaplah ada aurah. Ada aurah dia. Jadi perempuan yang lain daripada bini, daripada hamba, daripada mahram, sengaja-ngaja nak tengok dengan tanpa ada ilat sebab musabab, itu haram. Tengok. Tak boleh. Tu kenapa? Kerana daripada mata itulah jatuh ke hati. Daripada hati itulah turun ke kemaluan dia. Ni. Yang menyebabkan kemaluan tu aktif kerana mata ni. Mata tak jaga. Sebab tu nanti dia bawa ayat Quran, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Tuhan suruh jaga pejam mata dulu, baru ayahfazu, baru terpelihara farak tu, baru terpelihara kemaluan. Jadi kalau mata tak jaga, nak jaga ke mana bawah tu dia aktif pekala lah. Itu jadi mata ni sumber besar, faktor besar memberi kesan kepada jaga ke tak jaga kemaluan kita. Tengok. Maka sebab tu tanda kita syukur pada Allah Ta'ala, kita tinggal melihat benda yang haram. Apa misal? Seperti melihat perempuan yang tu lain daripada isteri, hamba dan mahram kita. Mana hak sah nikah dengan kita, tapi bukan bini kita. Gitu Kalau bini kita tak apalah. Ni hak orang lain. Nak kalau bini orang lain dah kau lagi sangat haram duk tengok. Tengok tengah tanpa sebab. Kalau tengok sebab ada orang panggil apa, nak ambil saksi ke, jual beli ke, itu lain kira. Tengok dengan tak ada sebab. Tengok. Tu mari selalu dah syaitan tu mari.
Sebab tu Nabi kata an-nazratul ula ilaika. Pandangan pertama tu free. Ilaika. Wan nazratus tsaniya alaika. Pandangan kedua tu baru dikira dosa. Mudarat ke atas engkau. Sebab tu bila kita tengok sekali pak kau retina. Nyamari daklah hati. Comel juga tina tadi. Tengok sekali lagi tu berdosa tu. Hak tadi tu tak berdosa. An-nazratul ula ilaika. Selisih. Nak pergi bank, nak pergi draw duit, selisih. Mak tertengok. Bo tengok, comel juga tina tadi. Nak lerek pula, nak tu orang panggil an-nazratus tsaniyah alaika. Pandangan yang kedua tu mudarat dah atasmu tu. Ya mari dah tu. Bukan hak tu termasuk daripada tegahan Allah. Mana? Wala taqrabuz zina. Jangan kamu hampiri zina. Tuhan tak tegah kita berzina, Tuhan tegah kita hampir zina. Tuhan tak kata dah wala tazni, jangan kamu berzina, tak ada. Wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Ada ni. Mana hampir zina termasuknya melihat pula tadi. Tengok, comel juga. Ya etih lah, mari dah lah. Syaitan kata, gila, terang mana tahu solo lagi ke? Minta nombor-nombor telefon tu. Ya tunggu. Lepas siapa bawa masuk lu dalam lubang zina. Sebab tu Tuhan tak tegah berzina, Tuhan tegah hampir lagi. Jangan kata-kata zina tak apa jangan. Nak sini. Itu orang panggil an-nahyu bil qurbi ablagu min nahyi anil fi'li. Tegah daripada hampir tu lebih mubalarah dalam hebat maknanya daripada tegah memperbuat. Supaya orang tua dia tengok anak dia duk main tepi telaga buta, telaga hak tak tutup. Sebagai orang tua yang bijak laksana, apa nasihat dia kepada anak dia? Jangan terjun kau, jangan main tepi telaga. Jangan terjun. Mana main tepi tu tak apa. Nyanyi kalau gitu. Tupak bodoh. Mana dia duk main tepi telaga buta, dia boleh tengok. Awal jangan terjun tu, jangan terjun. Main tepi tu tak apa lagi. Dia pun duk sambung buah pula dengan guru dia, puk minum kopi, tak rokok. Pluk bunyi. Tak ada dah anak dia. Apa kerahlah selai kok telaga tadi. Sebagai orang tua yang bijaksana, ia tak lari anak dia terjun dalam telaga tu. Anak pak yang bijak ni kata, "Hei, jangan duk main tepi tu." Jangan duk main tepi telaga. Pas tepi tu jatuh tak lagi? Tak lagi. Tapi bimbel takut peluk masuk. Jadi sebagai pak yang cerdiknya, lari main tepi lagi jangan. Bukan lari jangan terjun. Tepi tak apa main, tak ada. Peluk masuk. Batu pak tak cerdik itu. Anak dia nak nikah, katanya cepat dah nak nikah. Sainglah dulu. Kena hati budi dulu. Dan tu ni, girlfriend, boyfriend dulu. Ni pak tolu dia panggil. Tak akan kena mu orang tina tu. Dan mu tak akan kena jatuh tu selagi mana mu tak. Aku terima nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut. Tak akan kena. Sudah buat. Sudah bergawan enggak ketuk wangi lagi dah tu. Ya kepik suara, ya kepik. Ya kabar lah moga orang panggil tak menikah lagi. Dan menikah tu gak 14 dah ketuk depan muka tu lelaki tak bahasa gapo. Macam mana kita boleh kata tak cepatnya nak kahwin. Kawan-kawan lah dulu, kena dulu. Jahanam anak. Jahanam anak. Nak ni. Patut lagu mana? Cara nak kenal kita kena tanya orang-orang lain lah. Lagu mana orang lelaki tu? Nak duk minta anak hamba tu perangai lagu mana molek ke kena tanya orang lain. Takut menipu ke, takut scammer ke ni. Kena orang panggil tanya orang hak rapik-rapik dengan dia, orang hak baik-baik dengan dia, orang hak kenal-kenal dengan dia. Bagus ya tu, maya tak aja tinggal masjid jemaah dah. Hijau pun molek. Tak ada hak. Selesai tu, serah pada Allah Taala lah. Tu lagu tu. Ni nak kenal setara mana kalau tak menikahnya? Duk gendong pergi mari. Duk berakuk naik kereta sekali pergi mari.
Kalau peluk masuk, jangan duduk tepuk dahi. Ni. Sebab kita hak tak jaga sejak di awal-awal lagi. Jadi kalau orang panggil anak tu nak menikah, kita siasat cukup. Kalau nampak solah baik, zahir kebaikan, cepat-cepat nikah. Lepas menikah ya kena. Ya kenal lah. 100% kenal. Tu lagu tu. Nah, ni dak nak suruh saya kenal dulu. Kenal guru mana? Tak kenal lagi mana tak ada sekali. Nah, dia duduk sekali baru kenal. Untuk lelaki aku pakai spendo cak poyo ngakak baru tahu. Tu. Dia berahi makan begini. Nah, dia berahi tidur masa ni. Ni hobi dia. Baru tahu. Tak ke hak sepatut kita kena buat lepas akad nikah tu kita nak kena buat sebelum akad nikah. Nak jadi kenal. Nak sabar tak gitu. Jangan. Jangan. Nampak anak dara kita duk kata lenyah geletah dah, kahwin cepat-cepat. Tapi jangan cepat sangat. Siasatlah juga kita sebagai orang tua pun. Nah, bakal menatu ni orang ngaji di mana? Nah, hijab ke apa? Nah, agama setara mana? Semaya baik. Itu. Nah, tu habis. Jangan kita duk buka pintu maksiat kan. Tak apalah. Kawanlah dulu. Nak ambil air ni ke? Mari rumah. Mari ambil. Molek sini. Dah dah. Masuk dah? Belum lagi. Masuk dah. Azan lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Syahadu la haula wa la Allahu akbar Allah. La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah
آت سيدنا مولانا محمدا الوصية والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف. Baik, kita sambung sikit lagi. Qala al-muallifu rahimahullah, dan seperti melihat akan yang muda belia. Ini haram juga lihat kepada laki-laki yang orang panggil amrad. Amrad ni maksudnya laki-laki yang belum tumbuh bulu ari-ari. Nah, muda belia ni mana amrad? Kalau dalam bahasa Arab dia panggil amrad. Apa amrad? Yakni kanak-kanak laki-laki yang belum tumbuh bulu ari-ari. Bulu minggu-minggu kau lagi sangat tak tumbuh lagi, bulu hari-hari pun tak tumbuh. Nah, apanya? Kerana apa? Kerana kulit dia ni syibih dengan kulit perempuan. Tuh. Jadi haram juga melihat akan yang muda belia. Ini kait ni haram ni dengan kait apa? Haram tu kaitnya dengan keinginan syahwat. Ini kembali kepada seseorang masing-masing lah. Tu sebab itulah berlaku banyak di sekolah-sekolah asrama. Tak kira sekolah asrama, sekolah biasa ke, sekolah teknik ke, sekolah tahfiz ke, sekolah madrasah ke, berlaku benda-benda hak wal'iyadzubillah, yang jijik, yang keji. Kenapa? Ni tak jaga, ngaji saja ataupun tak ngaji terus ada. Dah tak kalau tahfiz, hafal Quran, hafal juga. Ingat. Tak ada duk ngaji kitab-kitab lagu ni, tak tahu pula. Rupa-rupa tengok kepada anak-kanak laki-laki yang muda belia, dia panggil amrad, yang belum tumbuh bulu hari-hari lagi, itu haram kalau ada syahwat. Haram. Tu kenapa? Boleh membawa kepada maksiat, seumpama liwat dan sebagainya. Dah berlaku benda tu. Ustaz pun ada, wal'iyadzubillah. Tu minta Allah Ta'ala jagalah keluarga kita daripada perkara-perkara yang keji dan jijik seperti itu. Malulah kita orang ustaz, orang tok guru, orang panggil syekh lah, itulah duk ceramah lekul-lekal, tiba-tibanya buat kerja benda jijik lagu tu. Ini kembali kepada, sebab tu hamba sebut tadi, kembali kepada nafsu masing-masing orang. Kerana ada jenis orang ni bila tengok kepada muda belia laki-laki, ia ada ra dia. Tu haram. Tengok orang jatuh supo juga kalau murah juga. Apa kau tengok retina tak ada? Tu lagu tu. Tu kan orang panggil dia tu mazanni syahwat, dia panggil tepat sengka bagi terbitnya syahwat, keinginan. Maka sebab tu seperti melihat akan yang muda belia, ini juga termasuk daripada perkara haram. Yang ni kaitnya haram tu jika dengan syahwat. Kalau seorang itu memang tak ada dalam jiwa dia, tengok budak-budak halus, budak-budak kecil, kanak-kanak amrak, muda belia yang belum tumbuh hari-hari, yang mana kulit dia tu syibih dengan retina, tapi tak berasa gapo, tak ada apa. Tak ada rasa tu tak ada. Kebanyakannya hak jenis ra ni sama ada hak jenis tak bini lagi, atau memang bermasalah, problem nafsu dia tak berahi kau retina. Ada. Tak berahi kau retina. Bini pun dia cerah bini dia. Lepas tu untuk cari orang jatuh. Tu ni. Buah kata nanti ke amrak muda belia, hak tua bakar pun dia berahi lagi. Anak-anak kalau jenis orang jatuh jenis lembut-lembut. Jadi mangsa, bukan hak lembut tu pemangsa, dia tu jadi mangsa. Jenis orang hak jenis kerah-kerah, maskulin, nampak mata laki-laki sejati, rupa-rupanya kepelik. Itu. Tu jaga-jaga. Anak-anak kita duduk asrama tu kena kita tanya semua lah. Jangan orang panggil sebab dia duduk kena benda tu duduk senyap, tak nak wayak. Stres. Jangan. Kena tanya anak kita, ada benda-benda tak molek kau berlaku di asrama tu, kena waspada. Zaman-zaman lah ni zaman pelik, orang panggil nafsu kuda pelik. Nafsu orang tu tak tahu jadi orang ke nafsu kuda. Ni kena tanya.
bahaya tu kalau tidak. Ini pun termasuk benda yang haram. Tanda seorang tu syukur dengan nikmat mata dia, tak tengok. Tak tengok? Tak tengok. Kalau boleh kau benda tu jadi geram, tak tengok. Bahkan tak nanti kau muda belia. Amrak. Kalau nafsu hak kubal orang panggil, nafsu hak galak, nafsu hak berat, nafsu tidak salim dia panggil, nafsu tidak sejahtera. Tengok kau kuda pun boleh rasa berat. Haram je tengok kuda tu. Tengok kau kambing pun geram. Haram je tengok kau kambing tu. Macam kita tengok kambing ada telio. Telio juga nak makan, bukan nak geram. Nak makan, tu tak apa. Nak makan sembelih kat makan lah. Buat kambing nak BBQ kau berapa, tu tak apa. Tengok hak ni dak. Tengok kambing geram. Haram tengok kambing tu. Nah? Ni ada kita tak boleh nak hukum. Tak okey, ada sahih ada. Jenis orang lagu tu. Nafsu dia tidak sejahtera, tidak salim. Maka atas dia seorang haram tengok benda tu. Tengok kau dinding ni, tiba-tiba lama duk gesek dengan dinding siap tu ni. Haram dia tengok dinding tu. Tak kira? Tu. Baik, habis. Kemudian kita akan sambung pula, dan seperti melihat akan aurah laki-laki. Dan seperti melihat akan aurah laki-laki. Jadi laki-laki sama laki-laki pun tak boleh tengok aurah tu. Mana aurah laki-laki sama laki-laki? Ma baina surrati wa rukbati. Barang antara pusat dengan lutut. Kita sama jatuh enggak? Barang antara pusat dengan lutut. Nak tengok pusat lutut pun termasuk daripada benda hak wajib tutup, walaupun bukan aurah. Tapi bawah pada pusat, atas pada lutut itu haram. Tak boleh tengok. Ni kena jaga-jaga kadang-kadang. Duk lepak atas wakah, duk main daun teruk tu gak, kadang-kadangnya selok siapa kat pohon, lepung lekung ni. Tak khabar apa dah orang tengok pohon dia. Haram tu. Bila haram balik tengok, haram juga balik buka gitu. Bukan haram balik tengok saja. Dah apa awak tengok saya buka. Dah apa buka aku tengok. Haram dua-dua lah. Haram balik orang buka, haram balik orang tengok. Ni. Jadi balik kitanya jangan tengok. Balik orang pula jangan buka hal lagu tu. Kemudian kita sambung pula nanti, maka lazimkan olehmu akan memelihara mata engkau kerana firman Allah Ta'ala, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azkalahum innallaha khabirum bima yasna'un. Ini panjang, nanti kita kena sambung balik sebab kita kena cerita sikit sababun nuzulul ayah. Sebab tu ayat ni cerita dia lagu mana. Seorang sahabat tu dia berjalan tengok orang tino comel, jadi gini mata dia. Tengok degum tepuh dinding, berdarah dahi. Nanti kita sambung pula sehingga turunnya ayat kullil mu'minin. Itu insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.